Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dalam channel Cikgu Hadi bin Ismail. Okey. Kita masuk untuk kelas kali ini adalah kelas matematik tingkatan 3. Kita dah masuk bab yang kedua iaitu bentuk piawai. Okey, bab yang kedua kalau tengok buku teks kamu boleh tengok bentuk piawai. Dalam bab ni dia ada dua subtopik yang penting. Yang utama iaitu angka bererti dan juga bentuk piawai. Bentuk piawai ni selalu kalau angka bererti sebenarnya dia lebih kepada macam pembundaran lah. Pembundaran. Okay? Kamu kena kenal pasti ada 4 peraturan dalam angka bererti. Kemudian dia akan cerita pasal pembundaran. Kemudian kita akan masuk ke bentuk piawai. Selalu bentuk piawai ni ditulis dalam bentuk dia hanya perpuluhan tapi dia sa. Sa maksudnya 1/4. Contoh ni kan. Besar. 1/4 darab 10 kuasa 5. Ini adalah bentuk piawai. Kalau dia tulis 10/4 darab 10 negatif 4. Ini bukan bentuk piawai. Kenapa? Dia dah bentuk dalam puluh. Kan dua nombor kat sini dia bentuk puluh. Dia dah tak boleh. Dia kena ubah titik perpuluhan kat sini. Dia tulis 1/04 darab 10. Ini dah darab 10 1 tolak 4 dia akan jadi negatif 3. Okey, ini baru betul bentuk piawai. Okey, itu pengenalan ringkas lah dalam bab yang kedua. Apa-apa pun kita tengok selepas ni intro dulu. Jangan lupa yang baru menonton, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng. Okey, ini kita tengok yang pertama iaitu maksud. Apa itu angka bererti? Cikgu, angka kalau dia ada setengah pelajar yang lawyer buruk kan. Kelas saya ada juga lawyer buruk ni. Angka bererti tu cikgu adalah yang sesuatu bererti dalam hidup saya. Okey, dia bagi pick up line guys. Okey. Jadi kita nak tengok maksud bagi angka bererti. Kalau kamu boleh lihat dalam buku teks tu, ini semua dia ceritakan lah bagi penerangan kepada kamu. Tapi kita nak tengok seterusnya. Penghampiran suatu nilai kepada angka bererti membolehkan kita membuat anggaran dengan tepat. Ini tak tengok lah. Ini kita padam. Ini saya dah ceritakan pasal kat kelas hari tu. Okay. Kita angka bererti ni dia lebih kepada penghampiran nilai. Jadi kita nak maksudnya kita nak tahu satu benda, kita buat anggaran nilai yang tepat supaya kita lebih mudah tahu, mudah faham, senang, mudah kita ingat dia lah. Itu adalah dia lebih kepada angka bererti. Angka bererti suatu integer atau perpuluhan pula, dia kata merujuk kepada digit-digit dalam nombor yang dinyatakan tepat kepada suatu darjah ketepatan. Darjah ketepatan, contoh kita ada 10,500. Ini darjah ketepatannya lah. Ini sa, ini 10, ini ratus. Ini yang dikenal sebagai darjah mana? Yang tadi. Darjah ketepatan. Okay? Bilangan angka bererti dihitung bermula daripada suatu digit. Bukan sifar. Itu kena faham. Dia bermula daripada suatu digit bukan sifar. Ini contoh-contoh dia bagi. Pelajar pun boleh baca dan faham pada muka surat 33 ni. Okay? Yang mana saya nak terangkan hari ni adalah ini yang penting ni. Okay? Saya padam dulu. Alright. Okay, kita lihat satu persatu. Generalisasinya dia kata apa? Semua digit bukan sifar ialah angka bererti. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9. Ini semua adalah angka bererti. Kamu jumpa je digit-digit tersebut bukan sifar, dia adalah angka bererti. Kena ingat tu. Digit sifar antara digit bukan sifar ialah angka bererti. 1009. Angka bererti.
1, 2 digit sifar. Itu pun dikenali sebagai angka bererti. Peraturan yang kedua. Okey. Kalau 1, 0, 0, ini angka bererti 1. Ini 1, ini 2 bukan angka bererti. Itu peraturan yang seterusnya. Digit sifar di bahagian akhir suatu integer ialah angka bererti mengikut tahap kejituan. Kalau kejituannya star, kita akan ada 3 angka bererti. Selalu kalau angka bererti kita tulis sebagai A, B. Okay? Kalau kejituannya adalah ratus. Tentu ada soalan dia minta kejituannya adalah pada titik ratus. Jadi kamu hanya tengok ini je. Yang belakang 2 ni bukan angka bererti. Kena faham betul-betul yang tu. Digit sifar di bahagian akhir suatu perpuluhan ialah angka bererti kerana menentukan tahap kejituan. Maksudnya kat sini, okay, di belakang ni kan. Selepas 4, 1, 2 sifar. Ini adalah angka bererti. Sebab dia kata menentukan tahap kejituan perpuluhan tersebut. Digit sifar sebelum digit bukan sifar yang pertama bukan angka bererti. Kita tengok kat sini. 1, 2, 3. Bukan angka bererti. Hanya digunakan untuk menentukan nilai tempat bagi digit 5. Maksudnya dia nilai kurang daripada 1. Bagi nilai kurang daripada 1, contoh 0.9, 0.009 kan. Yang ini, ini semua bukan angka bererti. Dia sebelum digit bukan sifar. Okey. Jadi angka bererti dia kata semua digit bukan sifar ialah angka bererti. Yang ini semua angka bererti. Ini angka bererti mengikut tahap kejituan. Kita tengok contoh 1. Kita tengok daripada contoh dia bagilah. Contoh 1 ni. Kita ambil 1.2700. Ni 1.2700. Kita tengok 1, 2, 3. Digit sifar selepas titik perpuluhan dikira sebagai angka bererti. Sebab kita nak tengok dia punya tahap kejituan. Jadi kita ada 5 angka bererti. Mudah je. Okay. Pelajar, harap pelajar boleh faham dengan cepat sebab dia dalam angka bererti ni dia tak ada yang kompleks pula. Yang perlu faham dia punya peraturan yang kita dah sebut tadi. Okay? Bagaimana membundarkan suatu nombor kepada bilangan angka bererti yang tertentu. Ini bagi contoh. 6, 3, 4, 7, 9. Okay? Dia suruh bundar kepada 2 angka bererti. Kita tengok. Ini 1, ini 2. Kita tanda dia. Ini 2. Kalau nak bundar, kita tengok yang di sebelah kanan. Tengok yang ini. Kita bulatkan ini. Tengok yang ini. Kurang ke lebih daripada 5? Kurang. Jadi kurang, dia tak perlu buat apa-apa kan. Tak perlu tambah 1. Jadi dia akan dapat 6. Kita akan dapat sini 6, 3. Yang kita dah bundarkan, kan? Kamu jangan hilangkan dia. Sebab dia berbagi nilai ni. 6, 3, 4, 7, 9 kan? Jadi kita tulis dia sebagai 0, 0, 0. Sebab apa? Dia 2 angka bererti. Ini tinggal 1, ini tinggal 1, 2, A, B. Yang ini dah bukan, dan bukan. Pelajar kena faham tu lah. Okey? Seterusnya, kita tengok contoh lain. Bundarkan 6, 8.79. Kita nak bundarkan kepada 3 angka bererti. 1, 2, 3. Kita tengok yang ini. Lebih daripada 5. Kita tambah 1. Jadi, kita dapat 68.7 ni kita akan jadilah 8. Cikgu, di belakang ni kita perlu tak tulis kosong? Kita belajar tadi peraturan. Cuba kamu tengok. Ini 1 angka bererti. 2, 3, 4. Betul? Ini adalah angka bererti. Kalau kita tulis dia kosong, dia dah jadi 4 angka bererti. Sedangkan soalan kita nak 3 angka bererti. Jadi perlu tulis tak? Tak perlu. Jadi kita pun buang. Jawapan kita hanya tinggal 68.8. Okey. Mudah je. Senang je. Senang sangat je.
Tengok pada contoh ni. Ini saya dah buat dengan kelas saya. Besarkan sikit. Okay. Kita tengok yang I ni lah. Kita tengok contoh ini adalah uji minda 2+1B. Kita tengok yang I. Dia kata bunda kepada 3 angka bererti. Kita tengok. 0, 0, 0. Angka bererti tak? Patah balik kepada peraturan. Dia bukan angka bererti. Kan? Dia bukan angka bererti. Jadi, ini kita tak ambil kira. Kita tengok ini 1, 2, 3. Ini. Tengok pada 9. 9 lebih daripada 5. Tambah 1. 0 tambah 1. Akan jadi 1. Dia akan jadi 0.571. Gitu. Okey. 2 angka bererti. Tadi 3 tinggal 2. 5, 7. Ini 0. Tak ada apa-apa kan? Sebab dia tak lebih daripada 5, tak berlaku perubahan. Jadi, dia hanya tinggal 0.0057. Okey. Dan yang seterusnya, 1 angka bererti 5. Kita tengok. Sebelahnya 7 tambah 1. Dia akan jadi 0.006. Belakang jangan pandai-pandai tulis 0. Kalau tulis 0 belakang, dah jadi 2 angka bererti. Salah. Okey. Jadi ini adalah jawapan dia. Okey. Kita tengok lagi satu contoh. Soalan nombor 2. Kita tengok. Kita nak ambil yang mana ya? Hitung setiap operasi berikut. Nyatakan jawapan betul kepada angka bererti yang dinyatakan dalam kurungan. Kita kena selesaikan operasi. Kita ambil yang inilah. A. Kita selesaikan satu yang A. A. 2.57. Kita perlu darab dengan 4.5. Sebab dia operasi dia adalah operasi darab. Kamu kena darab dulu lah. Oh, mana saya punya kalkulator? Sekejap. Ambil kalkulator. Jauh lah. Okay. 2.57 darab dengan 4.5, kita akan dapat 11 sama dengan 11.565. Kemudian baru tambah dengan 0.45. Okey. Tambah 0.45. Hasil akhirnya kita akan dapat 12.015. Sekarang kita tengok. Dia suruh bundarkan kepada 4 angka bererti. Okey. Bundarkan. Nyatakan jawapan betul kepada angka bererti yang dinyatakan dalam kurungan. 4 angka bererti. Kita kira lah. Ini 1, 2, 3, 4. Tengok sebelah. Lebih daripada 5 ataupun sama daripada 5. Kena tambah 1. Dia akan jadi. Jadi dia akan dapat jawapan. Ini kena tambah 1. 12.002. Tak perlu tulis kosong belakang. Jangan pandai-pandai tulis kosong belakang. Okay. Kalau tulis kosong belakang, dia dah jadi 5 angka bererti. Dah salah. Okay. Sekarang ni kita hanya selesaikan di sini. Ini jawapan akhir kita. Yang lain pun pelajar boleh cuba selesaikan. Kena tengok pada dia punya operasi tu lah. Operasi yang mana kalau bahagi dulu lah. Yang tambah, tolak, darab. Pelajar kena tengok dulu lah. Dia punya operasi dia, okey? Okey. Jadi, saya harap, cikgu harap pelajar boleh selesaikan soalan untuk nombor 2 ni ke semua soalan. Dan selepas ni kita akan masuk 2.2 iaitu bentuk piawai. Jadi, kalau tak ada apa-apa, cikgu berhenti dekat sini dulu. Kita akan berjumpa lagi pada sesi kelas seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.